So yang seterusnya kita akan belajar pula macam mana nak buat pengamiran. So ada dua jenis pengamiran Satu ialah kamiran tak tentu, satu ialah kamiran tentu yang akan kita belajarlah dalam tingkatan 5. Okey. Senang awak ingat macam inilah. Kenapa dia panggil tak tentu? Sebab kalau kamu tengok simbol dia macam ini. Simbol dia macam ini. Nanti kita akan belajar kamiran tentu. Kalau kamiran tentu, simbol dia macam ini. Lepas tu dia ada nombor di sini. Dia mungkin contohnya ini 1, 4. Lepas tu ada belakang. Itu kamiran tentu. Kita punya kamiran tak tentu tak ada 2 nombor itu. Dan dia tak tentu sebenarnya sebab ini. Jawapan kamu sentiasa ada tambah C. Ada satu nilai tak dapat dikesan. Tambah C. Alasan tadi cikgu sudah terang kepada kamu sebab bila buat pembezaan yang rumus pertama, benda itu sudah tak boleh kembali. Benda itu sudah tak boleh kembali. So apa yang cikgu akan buat sekarang ialah cikgu cuba terangkan macam mana rumus 1, 2, 3 ini datang. Okay, so kamu cuba fahamkan. Kalau rasa susah sangat, tak payah susah hati sebab ini cikgu nak dedahkan saja bagaimana dapat rumus-rumus ini Sebab kalau kamu tengok untuk rumus 1, 2, 3, rumus 1, 2, 3 ini rumus 1, 2, 3 ni nanti bila kita buat bila kita buat dia sebenarnya macam kita buat pembezaan. Kita akan tengok itu juga. Ada X tak? X itu ada kuasa dah. Kalau kamu tengok kan serupa macam rumus pembezaan. Ini tak ada X. Ini ada S tapi tak ada kuasa. Ini ada S, ada kuasa. Tapi rumus di belakang dia lain lah. Rumus di belakang dia lain. Tapi cikgu nak ambil sikit masa untuk terangkan macam mana datang rumus ini. Di mana cikgu datang daripada pembezaan Kamu cuba tengok bila kita bezakan. Bila kita bezakan rumus pertama pembezaan kalau cikgu bezakan K, jawapan dia ialah kosong. Rumus kedua kalau saya bezakan kalau cikgu bezakan, tadi cikgu save kejap. Kalau rumus kalau ini, kenapa ni? Kalau ini Y, tak bagi cikgu tulis kejap. Kalau ini terlalu tinggi kok. Kejap, turun sikit. Kalau ini Y, tak bagi saya tulis juga. Tulis sini kok. Dalam pembed. Kenapa tak bagi tulis terus. Kalau cikgu bagi K, kalau awak bezakan, jawapan dia ialah kosong. Kalau cikgu bagi KS, kamu bezakan, jawapan ialah K. Kalau cikgu bagi AX, sorry lah tak tahu kenapa tak boleh tulis. AS kuasa N, jawapan dia ialah AN. Jawapan dia ialah ANX kuasa N tolak 1. Ini yang kita belajar waktu pembezaan semasa pembezaan. Inilah rumus-rumus dia. Okay. So sekarang kalau kamu tengok yang kedua ini, kalau cikgu tulis terbalik, itu maksudnya apa? Itulah tatannya rumus pertama kita. Boleh? Kalau saya kamikan K, saya dapat KX. Tambah C sebenarnya sebab apa yang cikgu cerita tadi lah. Sebab saya beza, saya dapat kosong. Kalau saya nak kamil, saya sudah tak dapat kesan apa nombor itu. Itu yang cikgu tulis tambah C. So kalau kamu tengok rumus 1 sebenarnya ialah proses songsan daripada rumus kedua. Rumus kedua dalam pembezaan. Lepas itu kita tengok rumus kedua. Rumus kedua, cikgu suruh kamilkan KS. So kalau kamu masih ingat waktu pembezaan,
Boleh tulis sudah ke belum? Okey, waktu pembezaan contohnya kalau cikgu suruh kamu buat memang tak bagi saya tulis. Oh ya. Sekejap. Tukar fungsi kuadratif. Sorry, dikata 5. Sorry. Blur sudah. Kenapa sudah conteng? Oh, tadilah. Okey, tadi. Okey. Kalau kamu ingat waktu kita buat pembezaan, contohnya kalau cikgu suruh kamu bezakan 3x kuasa 2. Kalau cikgu suruh kamu bezakan, apa jawapan dia? Apa jawapan dia, Mustaqim? Kalau beza. 6x. Okey, awak dapat 6x. Okay. So, awak dapat 6x. So, maksudnya kalau cikgu sekarang, ini ialah x kuasa 2, kita selalu ini akan dapat x. Betul tak? Sebab dia selalu ialah 2 tolak 1 nanti jadi 1. Kemudian nombor ini datang dari mana? 6. Kita buat 3 darab 2. 3 darab 2. So, kalau sekarang cikgu bagi satu nombor ini, cikgu nak tulis di mana? Sorry. Kalau cikgu bagi satu nombor di sini, so nombor ini, macam nak cakap dengan kamu nombor ini selalu merupakan nombor K ini, macam nak cakap dengan kamu bahagi dengan 2. Boleh? Contohnya kalau sekarang K awak ialah 6, sini ialah 6 bagi 2 boleh dapat 3. So, bila saya tulis dalam bentuk kamiran, cikgu akan tulis macam rumus 2 lah. Kalau saya kamirkan KX, cikgu akan dapat KX kuasa 2 per 2. Ini dia. Kalau boleh faham, tak boleh faham, tak payah susah hati sebab rumus ini sepatutnya awak hafal saja. Hanya cikgu terangkan sikit macam mana benda itu datang. Lepas tu kita pergi kepada jenis yang ada kuasa lain punya. Contohnya cikgu bagi contohnya cikgu bagi ds bagi 5s kuasa 4. Apa jawapan dia dulu? Apakah jawapan dia? Kiasadina? Kalau beza? 20x kuasa 3. 20x kuasa 3. So, kalau kamu tengok ini kalau ini cikgu letak simbol N, selalu apa yang awak akan nampak ialah nombor sebelah sini selalu lebih 1. So, N tambah 1. Macam cikgu kata proses songsang sebenarnya. Pergi sini tolak 1. Pergi sini tolak 1. So, bila kita balik, kita kena tambah 1. Proses songsang. Proses songsang. Lepas tu sekali lagi kamu tengok nombor ini. 5, ini ialah 24. 20. So 20 ini kalau sekarang cikgu wakilkan dengan K, macam mana saya nak dapat 5? Cikgu sebenarnya ambil nombor ini. Cikgu ambil nombor ini. Ambil nombor K ini. 20, cikgu bahagi dengan 4. Di mana 20 ini ialah K saya. 4 ialah saya punya N tambah 1. Sorry contohnya tak, kejap. Tak bagi saya tulis kejap. Ni
Kalau sekarang ini ialah K, untuk tapak 50, cikgu ambil 20, cikgu bagi 4. So, ini tatanya. Di mana K saya ialah 20, inilah K saya. Yang ini ialah N tambah 1 saya. So, saya tapak ini. So, kalau saya buat ini, 20 bagi 4, saya dapat 5. So, itulah tatanya rumus ketiga. Mana dia sudah? Kecil sikit untuk kamu. Sorry. Kalau kamu tengok, inilah tatanya rumus ketiga. Hanya sebab cikgu pakai A, rumus cikgu pakai A. Kenapa cikgu pakai A? Sebab nak sama dengan pembezaan. So, sini cikgu ubah kepada A lah. So, itu yang tatanya ini. Okay? So, itu tatanya 3 rumus ini. Faham? Boleh. Tak faham pun tak payah susah hati. Sebab benda ini tak penting. Okay? Yang pentingnya kita tahu gunakan rumus sahaja sebenarnya. Macam mana rumus ini dikaitkan dengan pembezaan, ini hanya sebagai satu pendedahan kepada kamu sahaja. Okay. So, sekarang kita balik kepada rumus pengamiran. So, banding dengan pembezaan, rumus pengamiran hanya ada 5. Okey, cuba kamu banding dengan pembezaan. Pembezaan ada 7 kan? Tapi ini 5. Apa 2 yang sudah hilang? Apakah 2 yang sudah hilang? Syamimi? Darat dan bahagi. Ya, darat dan bahagi. Ataupun kalau kamu masih ingat itu UV punya. Rumus pembezaan ada bentuk darat, bentuk bahagi. Tapi bila sampai pengamiran, kamu akan nampak di sini dalam rumus kita tidak ada bentuk darat, tidak ada bentuk bahagi. Yang lain tu ada. Kita ada langsung tak ada S. Ada S tak ada kuasa. Ada S ada kuasa tanpa tolak. Dan yang kelima ini ialah bentuk kuasa. Tapi awak akan nampak apa yang cikgu tulis di sini lain sikit macam dalam pembezaan. Nanti bila cikgu ajar rumus 5 baru cikgu akan terangkanlah. So, walaupun dua-dua itu ialah bentuk kuasa, tapi pembezaan dengan pengamiran dia ada syarat yang berlainan. Cikgu akan ajar besoklah, bukan hari ini. Hari ini cikgu hanya ajar 1, 2, 3 dan 4. Okay, boleh So, kita balik kepada 1, 2, 3. So, macam biasalah ada X, tak nampak kuasa, rumus 2. So, ikut saja rumus 2, masuk nilai, dapat jawapan. Kalau ada S, ada kuasa, rumus 3. Kalau langsung tak ada S, rumus 1. Hanya awak kena ambil masa sikit untuk hafal rumus ini. Dan sebab dia sangat mirip kepada pembezaan, pastikan awak tak hafal salah. Pastikan awak tak hafal salah. Selalu apa yang berlaku ialah selepas cikgu mengajar pembezaan, selepas saya mengajar pengamiran, bila cikgu uji pengamiran, awak punya formula ialah gabungan punya. Awak sudah rojak 2 rumus. So, pastikan awak hafal dengan betul. Okay, so sekarang cikgu bagi soalan. Okay, Husna, rumus apa yang sepatutnya saya pakai? Rumus 3. Okay, rumus 3. Masukkan. 6X kuasa 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1 tambah C. Okay. So, buat permulaan mungkin awak buat lagi 2 tambah 1. Kalau sudah mahir boleh macam pembezaan lah. Benda yang kita tengok tahu tu boleh tulis terus 3 lah. Boleh ya? Okay, ringkaskan. 6X kuasa 3 bahagi 3 tambah C. Boleh lagi? 6 bahagi 3 boleh ke? Boleh. Sebab tak ada tanpa tolak di atas, so boleh. Jawapan? 2X kuasa 3 tambah C. Okay, macam ini aja lah. So yang pentingnya boleh hafal rumus dia. Okay, cikgu akan kurung atas, so kamu sendiri buka nota kamu muka surat 2. Kalau tidak tulisan terlalu kecil. Okay, soalan kedua. Syasha, rumus apa nak pakai? Rumus 1. Okey, rumus 1 So bila awak nampak DS yang kita tahulah S itu ialah pemboleh ubah. So sini langsung tak ada X.
Okay, pi itu bukan pi itu memang ada satu nilai tetap. So kalau rumus 1, apa jawapan dia? Sasha? 2 pi tambah C. Ya kak, baca rumus itu semula. Rumus 1 kan? Sorry, rumus 1. K awak ialah apa? 2 pi. Lepas tu belakang dia ada apa lagi? Dx ke? So 2 jawapan pi dx tambah C. bukan. Awak tengok ni ya. Rumus saya macam ini kan? Sekarang awak kata K awak ialah 2 pi. K awak ialah 2 pi. Apa yang awak tertinggal? X. So jawapan kamu ialah 2 pi X. tambah C. Boleh? Oh. Okey Okey, contoh ketiga. Tiga per 2 X kuasa 4 dx. Nabila? Macam mana kalau soalan ini? Teacher, Macam mana? Nabila? formula 3 ke? Okey, formula 3. Tapi boleh terus pakai formula 3 tak? Kena X naik atas. So kita kena buat. So bila awak masih nak buat dia dalam keadaan supaya boleh buat kamiran, simbol kamiran jangan buang lagi lah sebab belum buat. So okey, naik atas jadi apa? Nabila sambung. 3X kuasa negatif 4. Per 2. Per 2. Tapi lebih senang ialah awak tulis dalam keadaan macam ini 3 per 2 X kuasa negatif 4. Lagi senang tengok nanti macam nak kamikan Okey, kamikan rumus 3. Nabila sambung. 3 per 2 3 per 2 X negatif 4 tambah 1. Okey. Dia cikgu naik kejap. Okey, sambung. Per Per negatif 4 tambah 1. okey. Tambah C kat sebelah tu je. Okey. Boleh ringkaskan? Yang kuasa X tu. Okey, so tak apa-apa. Negatif 3. Negatif. Kuasa itu jadi negatif 3. Okey. Bawah pun negatif 3 lah kan? Okey, boleh ringkaskan lagi? Sekejap. Negatif 1 per 2. Okey, ini ialah negatif 1 per 2 S kuasa negatif 3 tambah C. Macam mana sebenarnya kita tidak boleh bagi jawapan dalam bentuk macam ini Ada pecahan, kemudian ada bahagi dalam sebagai jawapan terakhir kita. Ini memang kena ringkaskan. So untuk siapa tidak tahu, cikgu, mana dengan mana kena potong, apa yang awak buat, awak tulis macam inilah. Ini maksudnya 3 per 2 bahagi negatif 3. So ini maksudnya 3 per 2 darab 1 per negatif 3. So awak dapatlah negatif 1 per 2. Boleh? Ataupun kalau tak, awak boleh terus tekan kalkulator macam ini. 3 per 2 bahagi negatif 3. So kalkulator pun boleh terus bagi awak jawapan negatif 1 per 2. Tapi macam mana benda ini mesti diringkaskan. Boleh ya? So itulah rumus 1, 2, 3. Tengok saja itu rumus dia, masuk ke dalam formula. Itu saja, tak ada apa sebenarnya. Okay, lepas tu kita pergi kepada rumus yang keempat. Di mana? Okay. Rumus yang keempat ialah kalau melibatkan tanpa tolak. So dia sama macam beza punya. Kalau soalan pembeza kita bezakan satu demi satu. So kalau soalan kamiran kita kamirkan satu demi satu. Itu saja. Okay. So cikgu bagi satu contoh.
Cikgu minta kamikan 7S kuasa 3 tambah 5 per S kuasa 6 tolak punca kuasa 2 X tambah 5. Okay, sengaja bagi panjang lah. Okay. So tak kisah punya kalau kita nampak saja tanpa tolak, kita buat je lah kami 1, demi 1. Kalau 4, buatlah ke 4, itu saja. Itu saja. Okey. Nak cari siapa ni? Diana? Diana? Mana nak buat? Diana? Ya. Nah, macam nak buat? Kamikan 7X kuasa 3 dulu. Okey, pakai rumus. Ketiga. Okey, so jawapan? 7X kuasa 3 tambah 1 per 3 tambah 1. Okey. Nak ringkas dulu ke nak kami yang pelakon punya dulu? Cikgu ikut awak. Kami belakang. Okey, kami akan belakang. So yang kedua? 5X kuasa negatif 6. Itu sudah kami ke belum? Belum. Belum. So ingat di sini yang awak tulis yang pertama ini sudah kami kan, yang 7S kuasa 3 punya itu awak sudah kami. Yang kedua ini awak perlu buat sesuatu baru kami. So dari segi penulisannya, kamu tolong tambah satu baris di sini dan 7S kuasa 3 ini tulis semula walaupun dia sebenarnya sudah boleh kami. Sebab kita kena tunggu kawan. Bagilah semua dalam keadaan boleh kami baru mula buat. So ini kita akan tulis 5S kuasa negatif 6. Okey, ketiga perlu ke saya ubah apa-apa? Perlu. Jadi apa? X kuasa 1/2. Okey. Yang keempat, boleh terus buat? Tak, maksud saya itu bentuk sudah boleh terus pilih rumus buat ke kena buat sesuatu lagi? Kalau nampak 5, mungkin cikgu tukar nombor lah, tak nak 5 sebab nanti banyak-banyak 5 ni awak keliru. Cikgu tukar nombor yang tak wujud lagi sini. Katakan cikgu ubah kepada 4 lah. Cikgu ubah kepada 4 ya. Sebenarnya tak ada apa, benda yang sama je kan. Okay. Cikgu ubah supaya kamu tak keliru dengan 5 di depan itu. Okay, cikgu ubah dia jadi 4 ya. So yang 4 ini boleh terus buat kamiran ke kena ubah sesuatu lagi? Kalau 4. Tulis 4 je. Nah, tapi kita tulis 4 dulu. Tak boleh kamera lagi ya. Itu dia. Okay. So bila awak belum buat kamiran, simple kamiran masih ada. Okay. Mungkin di tingkatan 5 awak tak rasa sangat sebab untuk sukatan tingkatan 5 buat sekali kamiran saja. Okay. Tapi bila awak masuk U nanti, cikgu pernah 1, 2, 3, 4 kali kamiran. Itu soalan dia. Lecturer bagi 1 lah. Lepas tu DS. Mati kami buat 4 kali. So sampai tengah jalan tu, ini sudah kali ke berapa ya? Sudah tak ingat. So penulisan sangat penting. So untuk sekarang kamu ingat macam inilah sebab kita baru sekali aja. So awak ingat selagi awak belum gunakan rumus-rumus 5 rumus itu, awak masih dalam keadaan ubah bentuk pengamiran belum buat. So simple kamiran itu masih ada. Bila mula buat, maksudnya contohnya baris ketiga ini, saya sudah mula gunakan rumus 3. Baru simbol kamiran itu kita buat. Dan kita akan terus tulis. Lepas tu belakang tu standby lah tambah C. Okay, so Diana sambung yang kedua punya rumus. Rumus ketiga. Okay, so buat. 5X kuasa negatif 6 tambah 1 per negatif 6 tambah 1. Hubungan antara pertama dan kedua? Tambah. Okay, tambah. Okay, buat yang ketiga. Rumus ketiga. Okay. Negatif 1. Negatif 1. X kuasa 1/2 tambah 1
per 1/2 tambah 1. So cikgu angkat awak sudah ambil negatif itu cikgu tak buat apa-apa sudah. Okey, belakang. Rumus 1, jawapan. 4x. So ini cikgu tu ditambah lah kan. Okey, sekarang kita buat kerja ringkaskan ya. Kita buat kerja ringkaskan. Okey, cikgu cari orang lain. Okey, siapa ni? Siapa belum panggil? Amiza? Amiza ringkaskan. Amiza? 7x kuasa 4 per 4 tambah 5x kuasa negatif 5 per negatif 5 tolak x kuasa 3/2 per 3/2 tambah 4x. Tambah C. Okey. Auni boleh ringkaskan lagi, Auni? Terus sudah siap. Boleh ringkas lagi? Sorry. Auni boleh ringkas lagi? Yang 5 tu ke teacher? Okey. So pertama tak boleh sudahlah. Okey, kedua? Negatif 1 negatif x kuasa negatif 5. Okey, satu biasanya kita tak tulis sudahlah Negatif S kuasa negatif 5. Ayah. Okey Okey. Yang ketiga? Tak boleh dah. Kita mesti buat sebab dalam matematik dia tak benarkan keadaan macam ini. Mesti buat. So ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Cuba buat di sini ya. Negatif 1 bahagi 3/2. So maksudnya negatif 1 darab 2/3. So ringkaskan. Negatif 2/3 x Ada kawan di tepi ajar Negatif 2/3 x kuasa 3/2. Kuasa 3/2. Okey, boleh? Tambah 4x tambah C. Okay. So memang kita tak benarkan dalam satu sebutan itu ada 2 kali per. Ada 2 kali per, macam mana kena diringkaskan. Boleh So biasanya kamu akan nampaklah itu kerja tempat-tempat yang kita perlu ringkaskan sebenarnya tempat ini. Ini yang tapak negatif 1. Yang ini tapak negatif 2/3. Boleh? So inilah apa yang cikgu ajar hari ini. Dengan masanya. So latihan hari ini yang kamu ni kecuali Alisa saja awak kena hantar lagi 3.1 kepada saya. Orang lain tak payah sudah. Cikgu sudah ambil awak punya jawapan. So orang lain dan satu lagi latihan kena buat ialah latihan 3.2a soalan 1 sampai 13. Soalan 1 sampai 13. Nampak macam banyak tapi sebenarnya sekejap aja. Cikgu nak sediakan dia punya form yang lambat. Soalan 1 sampai 13 So awak fikirkanlah bila nak pakai rumus 1, 2, 3 dan 4. Sekejap lagi. Cuba tengok soalan 11. Setakat beritahu cikgu saja rumus apa nak pakai. Rumus apa nak pakai. Yusma Imran? Soalan 11. Rumus 1 je. So kalau kamu tengok sini sini ialah DK. Maksudnya K lah pemboleh ubah kita. So kamu kena layan K itu macam X. Boleh?
Layang K itu macam X. So sebenarnya rumus apa nak pakai? Rumus 3. Rumus 3. So kalau kamu nampak cikgu tulis DK, K itulah ialah pemboleh ubah. So K ini bukan rumus punya K sudah, dia ialah pemboleh ubah. So bila kita nak pilih antara rumus 1, 2, 3, kita akan tengok ada K tak? K itu ada kuasa tak? So sama juga macam 12. Soalan 12 kita akan tengok ada T tak? T itu ada kuasa tak? Boleh ya? So itu saja untuk hari ini. Tadi siapa yang cikgu sudah kata ambil kehadiran tu boleh leave untuk next lesson kamu. Yang lain tu tunggu cikgu lagi ya.